dengan Islam agamaku. Okey, Alhamdulillah. untuk kita bersama seperti biasa untuk rancangan ini kita ada tetamu yang bakal berkongsi cerita, pengalaman, juga nak dengarkan kisah-kisah yang boleh menjadikan inspirasi untuk hidup kita juga, insya-Allah. Okey. Ya, insya-Allah. Dan biasanya kita ada lelaki, hari ini kita ada perempuan pula. Alhamdulillah. Kita mungkin bersama Puan Everin Nuri dan juga Puan Nur Aisyah Aimi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Salam Ramadan al-Mubarak. Salam Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan untuk petang ini bersama Eve dan juga Aisyah, Ya. kita akan bincangkan tentang syahadah Ramadan. Dan mungkin sebelum itu kita nak tahu latar belakang masing-masing. Boleh? Silakan. Kita nak perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar Syafiq, Munah? Baik. Saya Nur Aisyah Aimi binti Abdul Rahman, berasal daripada Pontian, Johor. Biasa dipanggil Aisyah. Saya graduan lepasan Universiti Teknologi Malaysia dalam bidang kejuruteraan, mekanikal, pembuatan. Kiranya saya ni bukan ustazah. Kiranya datang hari ni nak berkongsi pengalaman bagaimana saya menyantuni, pengalaman sendiri menyantuni mualaf. Kan orang teknikal ni. Okey. Dan seterusnya Everina Nuri ataupun kita panggil Eve. Boleh? Ya, saya. Eve, okey. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama penuh saya Everina Anak Nuri, boleh panggil sebagai Everina. Berusia 33 tahun. Tapi agak lama jugalah menetap di Semenanjung. Dalam 11 tahun macam tu, sebab saya berkhidmat di agensi nuklear Malaysia. Sehinggalah sekarang. Alhamdulillah. Okey. Itu kita cerita latar belakang daripada dua orang tetamu kita, Munah, kan? Dan juga kita nak tahu di awal ni macam mana pula kisah bermulanya di awal perkenalan ni. Kita nak tahu, mungkin Aisyah nak ceritakan dari sudut pengalaman beliau dalam Hidayah Center Foundation sendiri hari ini, kan? Banyak peranan dan juga tanggungjawab yang dilaksanakan. Dan hari ini saya difahamkan Aisyah pun dikenali ramai lagi sahabat-sahabat kita, saudara mualaf kita, kan? Alhamdulillah. Mungkin boleh ceritakan sikit. Sebenarnya saya mula bergiat sejak tahun 2014 lagi, mengikuti program-program latihan-latihan anjuran Hidayah Center Foundation, dan saya terlibat aktif sebagai sukarelawan, menyertai isri dakwah, ziarah harmoni ke rumah-rumah ibadah agama lain. Dan pada awalnya memang sekadar nak memenuhi waktu hujung minggu, bekerja di Kuala Lumpur, hujung minggu ada free. Tapi waktu tu saya dah mulalah berminat nak membaca buku-buku mengenai penghijrahan mualaf, dan menonton video-video seperti Syekh Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik, dan Yusof Estes, dan banyak lagi lah yang saya suka tengok. Dan dengan melihat dan membaca bacaan mengenai penghijrahan mualaf ni dapat meningkatkan iman saya, dan dapat merasai betapa alhamdulillah dapat menghargailah nikmat iman yang Allah berikan percuma pada saya lah, kan. Dan alhamdulillah sekarang ni saya dah setahun berkhidmat sepenuh masa di Jabatan Media Hidayah Center Foundation. Di Hidayah Center Foundation tak kira kita ni accountant ke, kita fotografer ke, designer, tapi kita semua adalah pendakwah. Sebab memang kewajipan berdakwah tu jatuh kepada orang Islam, kan. Betul. Dan bagaimana cerita kami bertemu dengan kan, pada sekitar tahun hujung tahun 2015. Waktu itu saya bertugas di luar negara. Saya masih belum ada beli SIM card lagi waktu tu, jadi tak ada internet. Dan waktu tu sarapan pagi, jadi saya bergantung pada wifi hotel. Jadi saya scroll satu grup WhatsApp ni. Dalam grup WhatsApp tu grup dah lama yang tak aktif. Grup Anda Bijak Jauhi Zina, ABJZ. Grup sukarelawan juga. Mesejnya lebih kurang berbunyi, Assalamualaikum, ada kawan kepada kawan saya berminat nak mengetahui mengenai Islam. Boleh tak berkawan dengan dia? Kalau boleh, beritahu ada siapa yang boleh bantu. Masa tu masih tak adalah nak reply pun.
rasa macam perlu ke tolong kan. Lepas tu tapi Lalas reply juga, cakap bolehlah bagi detail. Dan alhamdulillah balik daripada luar negara tu, saya sampai Malaysia, saya terus kontak dan kami aturkan pertemuan. Dan pada 22 November 2015, alhamdulillah, itulah perjumpaan kami yang pertama kali di kedai buku Iman Shop Serdang. Sebab masa tu saya bekerja kat sana. Dan saya berjumpa dengan dia, memang first time lah berjumpa dia sebagai seorang yang belum Islam. Dan memang sangat berdambakan lah, sebab saya rasa macam mampu ke saya nak membawa dia, nak membimbing dia kat arah Islam. Tapi sekadar mencubalah. Betul. Banyak benda sebenarnya. Mona, walaupun kita ni kenal antara satu sama lain, tapi nak memperkenalkan tunjuk cara Islam tu, komunikasi kita kan, itu pun agak kena kuat sebenarnya kan. Nak tanya pengalaman Aisyah sendiri tu macam mana? Alhamdulillah. Terima kasih Aisyah. Dan kita bersama Eve pula, kita nak tahu apa perasaan Eve bila kali pertama dapat berjumpa Aisyah dan perkenalkan dengan Hidayah Center. Bagaimana Eve? Saya berjumpa dengan Aisyah di atas aturan kepada adik ipar saya, Nur Hafizah. Sebab dia message, dia cakap Kak If ada orang yang boleh tolong Kak If untuk belajar Islam. So Kak If boleh berkawan dengan dia, boleh tanya pada dia. Sebab saya rasa masa tu saya dah search dah macam tempat untuk belajar agama, apa benda semua. Tapi saya tak, mungkin yalah Allah tutup, dia tak bagi saya nampak, sebab dia memang nak jodohkan saya dengan Aisyah kan. So selepas tu saya jumpalah dengan dia, saya janji dengan dia kita jumpa dekat Iman Shop. Datang ke Iman Shop tu dalam suasana yalah everyone dress muslimah kan. Tiba-tiba kita datang, terasa macam ya Allah, rendahnya aku. Yang tu kira okey lagi. So dia cakap dengan If, tak apa, nanti kita akan pergi ke, ada satu kelas Hidayah Center Tun Razak. Dia cakap kita akan jumpa dengan Makcik Umi dengan Pakcik Nazli. So minggu yang satu lagi saya ditemani Mimi kan. Saya ditemani Mimi, kita orang pergi ke sana. Sama juga benda yang berlaku. Tiba-tiba kita rasa malu. Sebab masa tu saya tak adalah kata berpakaian kurang elok. Cuma kita rasa macam bila kita berada di majlis ilmu yang sebegitu kan, dengan kawan-kawan yang sebegitu baik, kita rasa macam ya Allah, kita nak jadi juga macam dia orang. Dan mula daripada hari tu saya rasa macam even saya tak syahadah lagi, tapi saya dah berjinak-jinak pakai tudung. Sebab saya rasa macam bila saya pergi ke kelas tu, saya kena pakai macam dia orang. Subhanallah. Dan sewaktu tu ingat tak apa sebenarnya yang tertarik dengan Islam apabila If sendiri kenal-kenal Aisyah? Ceritakan sedikit demi sedikit kenapa suka dengan Islam tu. Masa tu jujurnya saya tak suka lagi pada Islam. Saya just nak belajar je. Saya cuma nak tahu betul atau tak kalau kata saya revert ke Islam. Sebab yelah saya bercinta dengan orang Muslim kan. And then keluarga saya against, dia tak suka kalau saya kahwin kan. Jadi saya kena ada bukti yang kukuh kenapa saya nak peluk Islam. Perkenalan itulah berkenal dengan Islam itulah yang tertarik sebenarnya, merubah segalanya hidup If. Okey, kita akan sambung lagi kejap lagi untuk perbincangan kita selanjutnya. Kita nak tahu pula selepas ni macam mana kisah syahadah dari If dan juga kisah kawannya Aisyah ni pun banyak membantu. Tapi sebelum tu lupa nak cakap tadi, If tadi asal orang mana? Saya orang Miri, Sarawak. Kan, sebab tadi Aisyah sebut dia orang Johor. Lupa pula. Nanti ada yang bertanya juga di Facebook. Ramai yang tengah tonton waktu ni juga di Facebook Go Live Bikin FM. Mona, ada yang tengah juga like di sini, yang juga tekan share dah kat situ. Terima kasih untuk anda yang sama-sama menonton, dan teruskan bersama kami. Kejap lagi kita nak bincang-bincang dengan lebih lanjut tentang tajuk kita pada petang ini, Syahadah Ramadan. Dan kita nak beralih pula kepada Aisyah. Bila sebut tadi Aisyah kenal juga dengan Eve, dan bagaimana caranya bila Aisyah mula nak membimbing Eve setelah Eve ni minat kepada, tertarik dengan Islam? Aisyah. Dalam nak berdakwah ni kita kena berhikmah lah kan. Seperti surah An-Nahl ayat 125, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan ada sambungannya lah. Dan saya mengambil daripada buku 7 tahapan dakwah fardiyah, bagaimana kita nak berdakwah kepada seseorang tu, tulisan Syekh Mustafa Al-Mashhur.
tahapan yang pertama adalah kita kena mendekati objek dakwah kita dengan membina jabatan hati. Bagaimana membina jabatan hati tu maksudnya kita membina ukhuwah dengan dia. Dan dalam ukhuwah ni ada 3 T kan. Ta'aruf, tafahum dan takaful. Kita bertaaruf dengan dia, kiranya kenal betul-betul dengan dia lah. Apa dia suka, apa kegemaran dia. Masa awal saya kenal dia tu, saya tanya dia suka warna apa. Sebab saya belikan Al-Quran untuk dia. Saya hadiahkan senaskah Al-Quran yang menjadi kegemaran dia lah. Jadi warna kegemaran dia. Dan lepas tu tafahum, kita saling memahami, kita mencari persamaan antara kita. Kita elakkan perbezaan. Dan alhamdulillah masa persamaan-persamaan yang dicari tu kami sebaya, kami seusia. Jadi memang banyaklah kami boleh bercerita, banyak sharing banyak benda. Dan dia orang Sarawak dan saya perkenalkan dia dengan roommate saya yang orang Sarawak supaya jadi mudah komunikasi tu. Dan dia pun ada rasa kepercayaan daripada kita. Sebab nak menyampaikan sesuatu tu bukan mudah kalau tak ada kepercayaan tu kan. Dan last kali takaful, memang kami saling bantu-membantulah. Sebab dia baru nak mengenali Islam, banyak perkara yang perlu dibantu. Jadi banyaklah kami keluar bersama-sama, solat berjemaah sama-sama. Saya bawa dia pergi masjid. Waktu Ramadan, ingat lagi waktu Ramadan saya bawa dia pergi bazar Ramadan. Rasai suasana bazar Ramadan, kita beli makanan dan kita pergi masjid, kita buka sama-sama. Dan waktu tu saya menyedari yang berdakwah ni tak boleh seorang-seorang. Nak menyambung mata rantai dakwah ni tak boleh seorang-seorang. Saya bawa juga sahabat-sahabat saya, kiranya sahabat-sahabat daripada tempat kerja saya, Iman Shop, saya bawa Fatin, Syamimi, Khairun Nabila dengan Aida. Kami sama-samalah membimbing If, bukan saya seorang-seorang. Sebab tu saya minta bantuan lah daripada sahabat-sahabat saya. Dan kadang-kadang ada je datangnya persoalan-persoalan daripada If yang saya pun rasa sukar nak jawab. Jadi saya perlu rujuk pada ustaz-ustazah. Dan sebab kadang-kadang berpeluh juga nak jawab ni. Apa nak jawab ni kan, soalan-soalan yang didatangkan kan. Lepas tu bila saya dah hadiahkan Al-Quran tu, alhamdulillah dia banyak berkongsi ayat-ayat Quran. Ada sekali tu dia kongsi ayat 66, surah 66 ayat ke-6, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada bahan bakar api neraka. Dan waktu tu dia macam sedih. Dia kata kalau saya masuk Islam, macam mana dengan keluarga saya? Dan waktu tu saya memang saya mencarilah ayat-ayat pula yang bagi menenangkan hati dia. Memang banyaklah ayat-ayat motivasi yang kami kongsi bersama. Dan waktu awal-awal tu yang alhamdulillah If ni sangat bagus, dia belajar sendiri dan sangat berusaha lah. Kali kedua kami berjumpa, dia dah pandai Al-Fatihah. Masa tu saya macam Masya Allah, dah boleh baca Al-Fatihah. Dan teruslah bimbing dia. Dan dia solat pun belajar solat daripada YouTube. Dia tampal kertas-kertas dan sangat dan kami banyak gerakkan solat semua tu kan. Dan kami banyak kongsi lah. Hari-hari mungkin tanya khabar dia. Saya kongsikan dakwah, kata orang tu dakwah melalui online kan, banyak kan. Saya kongsi video-video Ali Zakim, video-video bagaimana penghijrahan Ali Zakim semua kan. Lepas tu dan sampailah satu tahap dia dah pandai solat, dia dah pandai dia puasa sunat setiap Isnin Khamis tu. Masa tu belum Islam lagi. Sampai dia cakap kat saya, sebenarnya saya rasa saya dah Islam. Sebabnya waktu solat, setiap kali tahiyat akhir saya baca syahadah. Puasa saya cakap dia, jadi tunggu apa lagi? Dia pun sendiri menyedari perkara tu kan. Tapi ialah ada halangan yang menyebabkan dia belum lagi nak bersyahadah waktu tu. Alhamdulillah. Itu dia kisahnya. Menarik sekali. Yalah, kita nak bimbing perempuan bukannya senang, tapi betul. kena sama-sama. Maknanya bukannya seorang je, kita ramai-ramai, kita akan jadi mudah insya-Allah ya. Dan dimaklumkan If bersyahadah di bulan Ramadan ya. Dan mungkin kita nak tahu bagaimana If terus mendalami agama Islam dan akhirnya mengambil keputusan untuk bersyahadah di bulan Ramadan. Macam yang kita tahu tadi, saya mula pergi ke kelas Hidayah Center bulan 12 dan saya syahadah pada 28 Jun 2016. 2016. Yelah, ramai diorang cakap, you dah belajar, you dah pergi kelas, kenapa tak nak syahadah? Saya sendiri pun tak tahu kan. Sebab saya cakap dengan diorang, benda tu jangan tanya pada saya, Allah je yang tahu kan. Jadi masa bulan Ramadan tu, masa tu nenek saya tengah sakit, dia ada kanser. Lepas tu tiba-tiba terdetik dalam hati saya tau, lepas buka puasa,
Saya cakap hanya Allah je yang boleh tolong sembuhkan nenek saya. Kiranya kalau saya berdoa lah. Jadi masa malam tu saya cakap, saya terus mesej dengan Aisyah, saya nak syahadah. Masa tu saya sendiri pilih tarikh kan. Hari Rabu, kalau tak silap Rabu. Saya cakap dengan dia, saya nak syahadah lepas sebelum maghrib, lepas asar. Dekat Iman Shop. Saya di Iman betul. So alhamdulillah semua lancar. Masa tu memang tak ramai yang tahu, cuma sahabat terdekat saya, kawan kat office, Kak Ellie, kat team, lepas tu Aisyah, suami saya yang sekarang, keluarga suami saya. Sebab saya kata saya tak selesa benda tu diwawarkan, saya nak benda tu dirahsiakan. So alhamdulillah petang tu saya dah sebelum maghrib kan, saya dah syahadah, saya dah jadi surat Islam. Lepas tu balik je malam tu sebab kita tahu pasal yang malam Lailatul Qadar kan. So malam tu saya cuba buat semua solat. Saya kiranya macam saya buat qada kan. Lepas tu dalam pukul 2 ke pukul 3 pagi tu, saya tak tahu pun apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar kan. Tapi memang senyap. Anjing tak ada, kereta tak ada, motor tak ada, semua tak ada. Lepas tu malam tu dia macam terang, dia sejuk. Saya fikir malam Lailatul Qadar ke ni? Tapi yalah, siapalah kita kan, hanya benda tu hanya pada Allah kan. Dan kalau ditanya apa perasaan masa first solat tu, masa first solat tu saya tak tahu, mungkin perasaan saya ataupun benda tu mungkin betul lah. Bila dah last, sebab kita rasa kita sangat hopeless masa tu. Saya tak tahu saya nak cakap pada sesiapa kan. Sebab saya percaya Allah, kita dah beriman. So saya percaya Allah je yang dapat bantu. So lepas habis tu, tiba-tiba saya rasa macam ada something datang dekat dia, macam comfort. So benda macam tu saya nak cerita kat orang pun saya tak tahu, sebab benda tu hanya menerusi pengalaman sendiri kan. Tetapi masa syahadah, family saya tak tahu. Sehingga sampai ke masa saya nak kahwin, baru family saya tahu. Jadi macam-macam lah. Diorang cakap saya tak okay, apa benda semua. Sampai saya cakap pada Aisyah masa tu, kalaulah mak ayah saya tahu betapa baiknya Islam tu mengajar saya untuk sentiasa doakan diorang, sentiasa menyantuni diorang. Saya cakap dengan dia, mesti daripada kecil dia suruh saya jadi Islam. Ya, sebab even though kita dah bertukar agama, tak semestinya macam mana kita putus. Walaupun masa tu mak saya memang dia menentang habis-habisan lah. Tapi kita tetap kena pujuk dia, sebab saya tahu dalam Islam pentingnya ketaatan dan kita patuh kepada ibu bapa kan. So saya rasa baru dalam tahun lepas baru saya okey balik dengan mak. So alhamdulillah diorang pun okey, diorang pun boleh menerima. Sebab sampaikan ikutkan pada bulan puasa ni, adik saya akan bertunang. So saya request dengan dia, saya nak buat tunang, boleh tak kalau mak buat tunang tu pada waktu malam? Sebab saya puasa. So alhamdulillah dia kata, okay, tak apalah, kita buat tunang tu waktu malam lah. Dia kata sebab awak dengan alhamdulillah. Sebab yelah, setiap kali saya doa, saya bukan hanya doa minta dibukakan pintu hati diorang, saya minta buka pintu hati semua orang. Sebab yelah, ada setengah orang suka bila kita masuk Islam, ada yang tak suka. Jadi kita minta untuk semua orang sekali. Lepas tu apa yang saya rasa bila sebelum Islam dengan selepas, saya tak tahu yang lain, tapi bagi saya selepas saya syahadah ni, saya sentiasa ingat pasal kematian. Sampaikan dulu saya memang kuat tidur lah. Kalau naik flight je, boleh kata daripada KLIA sampai Miri, saya memang akan tidur. Saya tak akan makan. Saya memang suka tidur. Tapi bila banyak kejadian yang kes kapal terbang jatuh, benda semua, even dalam kereta sekalipun, saya rasa macam bila-bila masa ajal kita akan diambil. Lepas tu kita tak rasa rugi ke kalau masa tu kita tak sempat berzikir, kita tak sempat kira macam baca doa lah. Sebab yelah, bila kita bermusafir kan, doa kita lebih makbul kan. So macam dalam masa tu, yang selepas saya jadi Islam ni, saya lebih aware pasal benda tu. Jadi macam kita tak nak
tiba-tiba macam buang masa macam tu. kita kan? mati kosong. Bukanlah maksud kita ni sangat baik kan, tapi Ingatan. itulah beza kalau berbanding dulu dengan sekarang. Mengisi masa Yep. tu dengan bermanfaat yang benda yang Itu baik. dia, kan Masya itu dia Allah. fahaman dari sudut Eve sendiri dengan apa yang dilalui dan juga dihayati, diterapkan juga dalam kehidupan kita. Jadi insyaAllah sama-sama juga kita boleh untuk mengingati tentang apa yang Eve kongsikan itu juga insyaAllah. Kejap lagi Eve akan kongsikan pula macam mana rasa bila tibanya Ramadan kan. Ingat lagi tak pertama kali berpuasa macam mana kan. Mungkin pertama kali kita orang mau sungkir sungkir. berpuasa kan. Kami rakas Sarawak tak. Sekejap lagi kita bincang-bincang, okey. Dan kita nak sambung lagi perkongsian kita. Ya, kita nak tahu bagaimana Eve dengan bulan Ramadan, bagaimana persediaan Eve pula. Macam ni tu kita sungkir. Since tahun ni adalah tahun ketiga, tahun ketiga sebagai seorang Islam, rasa banyak beza lah daripada yang tahun dulu-dulu. Dulu sebelum Islam tu memang sangat membazir. Kalau buka puasa bawa 30 bazar, 30 lah habis. So masa tu Beli je kita makanan. kita tak tahu erti puasa macam mana. So masa tu bagi kita puasa lapar dahaga makan. So alhamdulillah sekarang ni kalau tengok cara buka puasa saya dengan suami, sebab kita orang tak sempat pergi bazar, so just makan kat rumah, at least ada portion protein, sayur, lepas tu kurma, air kosong. Memang tak jenis yang tak minum air manis lah. Lepas tu kalau sahur, dia mungkin akan makan nasi lah. Mungkin saya ada masak. Kalau saya ambil protein shake je. Sebab bagi saya bulan Ramadan ni bukan saja bulan untuk kita beribadah, tapi sebenarnya untuk kita detox, kita sihatkan perut kita sendiri. So macam ambil lah peluang yang ada ni. And then bulan Ramadan ni sebenarnya bulan untuk kita lebih beribadah. Maksudnya macam yelah, macam kita orang ni masih berkelapangan lagi, tak ada anak, so tak ada kekangan lah untuk pergi ke tarawih, untuk pergi ke macam majlis ataupun berbuka puasa bersama. So alhamdulillah untuk tahun ni ada jugalah ada plan nak buka puasa dengan yang geng-geng Hidayah Center, geng-geng kawan-kawan mualaf kan. Sebab yelah, bila kita dalam kelompok yang macam mana? Mualaf yang sangat kecil, tak ramai kan. Jadi penting untuk kita get in touch dengan yang lain, supaya kita tak rasa yang kita ni bersorangan, kita tersasar jauh daripada orang. Itu yang penting sebenarnya. Ya Allah kan, itu yang kita kena faham hari ini, apa yang Eve buat sendiri dalam menjaga silaturahim antara yang bukan Islam maupun yang dah Islam bersama dengan Eve. InsyaAllah itu yang perlu kita jaga. Dan bercakap tentang Aisyah sendiri hari ini, banyak juga berdepan menyantuni sahabat-sahabat saudara baru kita. Mungkin ada pengalaman sendiri yang nak dikongsikan bersama dengan sahabat-sahabat pendengar kita. Apa sebenarnya inisiatif yang dijalankan tambah-tambah bulan Ramadan ni? Mungkin Hidayah Center sendiri hari ini membawakan konsep masih lagi berbuka, membantu mualaf. Apa inisiatif program yang dibawakan? Alhamdulillah tahun ni sebelum Ramadan lagi kita ada program. Kita dah buat hari tu, Fiqh Mu'alaf. Kita bawakan ustaz untuk satu sesi bersama dengan semua mu'alaf. Dan mereka boleh bertanya straight pada ustaz mengenai fiqh Mu'alaf yang biasa-biasa pun mereka bertanya. Banyak perkara-perkara yang ditanyakan lah, bagi menguraikan salah faham yang berlaku semua kan. Dan minggu lepas kita adakan kelas gabungan Ramadan khas. Kita cerita kepada mu'alaf, sebab ramai mu'alaf yang baru pertama kali Ramadan berpuasa tahun ni. Dan macam tadi saya ceritakan juga yang saya berdakwah bersama kawan-kawan kan, ajak kawan-kawan kan. Dan alhamdulillah dengan kawan-kawan yang sama kami berjaya mensyahadahkan seorang lagi pada satu hari tu. Dan dia pun semalam cakap alhamdulillah berjaya berpuasa tahun ni kan, baru pertama kali berpuasa. Dia ada ni lah WhatsApp saya, dan dia beritahu alhamdulillah dia dapat menjalani ibadah puasa. Dan kami di Hidayah Center menganjurkan untuk kali ke-15 majlis iftar perdana Hidayah Center Foundation.
untuk mengumpul dana dan meraihkan mualaf dan keluarga mualaf yang belum Islam lagi. Kami nak menunjukkan tunjuk contoh lah bagaimana orang Islam berpuasa, bagaimana berbuka puasa tu kan. Dan kami mengambil juga peluang ini supaya seluruh masyarakat untuk bersama-sama join kami taja meja dan memberi sumbangan dalam majlis iftar perdana. Dan dalam bulan Ramadan ni juga kami akan adakan ziarah mualaf. Kami akan menyantuni mualaf-mualaf yang memerlukan di dalam bulan Ramadan untuk persiapan menghadapi Aidilfitri. Dan kita ada juga inisiatif sedekah Ramadan. Boleh layari www.dahsedekah.com. Dahsedekah.com. Jadi boleh ke ni lah. Dan majlis iftar perdana ni kita bukannya buat saja di Kuala Lumpur saja, di berbagai negeri. Di Pulau Pinang, Perak pada 18 Mei, Melaka, Sarawak pada 19 Mei, di Kuala Lumpur sendiri di TMCC Telekom Malaysia Convention Center 25 Mei, dan di Pahang dan Sabah pada 26 Mei. Jadi seluruh Malaysia lah boleh bersama-sama meraihkan berbuka puasa bersama mualaf. Boleh sama-sama meraihkan mualaf bersama-sama kami di Hidayah Center Foundation. Baik, itu dia kita boleh sama-sama juga membantu. Ada yang nak jadi sebagai sukarelawan pun boleh katanya kan. Memang akan hubungi dibuka saja dengan Hidayah Center ataupun type di boleh Facebook. Boleh hubungi kan? itulah 0341089669 atau layari www.hidayahcenter.org.my. Okey Aisyah. Dan kembali kepada If sendiri, hari ini dah pun berada di landasan yang If rasa inilah dunia If yang sebenarnya. Dan mungkin If nak berikan sedikit pesanan ataupun kata-kata yang boleh menjadikan juga inspirasi kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Kepada rakan-rakan mualaf yang lain, nasihat saya, janganlah putus asa. Mungkin di antara kita ada yang cara dia berhijrah tu susah, ada cara dia yang senang. Tapi kalau cara kita berhijrah tu senang, janganlah kita lupa kepada Allah. Tapi kalau cara kita berhijrah tu susah, janganlah pula kita macam marah kepada Allah. Sebaliknya, sentiasalah kembali kepada pencipta kita. Dan untuk rakan-rakan mualaf yang masih mencari pusat untuk menimba ilmu, pusat untuk belajar, contohnya fiqh atau tauhid, bolehlah hubungi saya kalau yang berada sekitar Kajang ataupun Bangi. Bersama-sama kita orang di kelas mualaf, kelas Fardu Ain mualaf di Kajang bersama dengan Ustazah Mary. Lepas tu kalau sesiapa yang mencari kelas mualaf daripada Hidayah Center, bolehlah berhubung dengan Aisyah. Dan apa yang penting adalah jangan putus asa dengan kehidupan. Apa yang kita lihat hari ini tu mungkin sesuatu yang akan mematangkan kita pada kemudian hari. Dan sentiasa macam mana, sentiasa bersangka baik dengan apa yang Allah bagi pada kita. Jangan mengeluh. Lepas tu sentiasa menyantuni keluarga kita. Tak kisahlah kalau kata keluarga kita tu dia tak suka, sebab apa yang penting reda daripada kedua ibu bapa kita. Itu yang kita kena ingat. Dan saya ingin ucapkan selamat berpuasa untuk semua rakan-rakan mualaf. Semoga menjadi Islam yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, InsyaAllah. Itu dia hasil perbincangan kita pada petang ini dengan apa yang dibawakan cerita kisah oleh If dan juga Aisyah. Kita dah sampai sebenarnya di hujung pertemuan. Allah rasa masa ni macam cemburu sangat kan. Macam nak dengar cerita lagi sebenarnya. Dan tapi insyaAllah ada masa, ada rezeki, kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi